Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali ke video kedua. Okey, dalam video kedua ni kita akan fokus kepada analisis lita AU galangan siri um, yang mana kita akan gunakan nombor kompleks untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam lita AU ini. Kalau kita ulang kaji balik, dalam video pertama hari tu saya ada maklumkan bahawa bagi memastikan kesemua hukum-hukum yang kita belajar, kesemua hukum-hukum lita elektrik yang kita belajar dalam arus terus, kalau kita nak guna pakai dalam arus ulang alik, kita perlu menggunakan pendekatan nombor kompleks kerana ia jauh lebih mudah dan dia tidak akan mengelirukan. Maka hari ini kita akan fokus kepada analisis tersebut, macam mana kita nak buktikan bahawa nombor kompleks dapat membantu dalam pengiraan lita AU. Okey. So insya-Allah hari ini kita akan cuba cover, kita akan lihat dari perspektif analisis lita siri sahaja terlebih dahulu. Lepas tu kita akan tengok macam mana, apakah itu vektor segitiga, apakah itu vektor segitiga bagi galangan dan juga bagi voltan, macam mana pengiraan-pengiraan yang akan terlibat di dalam lita AU. Saya takkan ikut apa yang ada pada silibus buku ini, tapi kemudian boleh refer balik lepas habis daripada video ni, cuba ulang kaji balik berkenaan dengan latihan-latihan yang berada di belakang. Okey? So sebelum kita pergi lebih detail, suka untuk kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar sebenarnya sebelum ni. Dalam kes ni saya akan pakai pin sebab memudahkan pergerakan terutamanya kalau waktu pengiraan nanti. Okey? So, dalam video pertama hari tu, kita dah bincangkan beberapa perkara. Kalau kita buat sedikit ulang kaji, yang pertama kita bincangkan bahawa untuk nombor kompleks ataupun nombor kompleks yang biasanya mereka pakai I dalam analisis nombor kompleks, untuk electrical kita akan pakai J untuk bezakan arus dan juga nombor kompleks, nombor imaginary. So J ni mewakili sudut 90 darjah. Itu yang pertama yang kita bincang. Yang kedua, kita dah belajar L dalam nilai Henry. Kita belajar C ataupun pemuat dalam nilai farad. Untuk memastikan kita buat analisis dalam lita AU, kita akan tukarkan pearuh dan juga pemuat ni ke dalam unit yang kita panggil sebagai regangan, X. Maksudnya kita akan ada XL, kita akan ada XC. Yang mana XL formula dia adalah 2 pi FL ataupun sama dengan omega L. Tapi jangan lupa, bila XL dia ada perkataan J. Okey? Lepas tu kita ada untuk XC pula. XC kita ada 1/2 pi FC ataupun sama dengan 1/omega L. Tapi untuk XC yang kita ada adalah negatif J. Okey? Kenapa negatif J, positif J? Boleh ulang kaji balik dalam video yang lepas, tapi secara umum dia adalah disebabkan oleh CIVIL. Okey? CIVIL. Okey, tu nombor 2. Lepas tu nombor 3, kita ada cerita juga tentang apa lagi yang kita cerita pada video yang lepas. Kita dah ada XL, kita dah ada XC, kita dah ada J yang mewakili angle 90 darjah, kita ada CIVIL. Okey, suka untuk saya ingatkan konsep perbezaan antara arus terus dan juga arus ulang alik. Untuk arus terus, kita tahu gelombang kita adalah satu straight line. Betul? Contoh ini adalah voltage. Saya tukar warna sekejap untuk kita bezakan. Dan ini adalah arus. Oh, sorry. Dia sepatutnya satu straight line lah. Okey, arus. Tapi untuk arus ulang alik, apa yang kita dapati nanti dalam video yang lepas, kita dah belajar untuk arus ulang alik, apabila kita ada satu paksi X mewakili paksi theta, kita akan dapati kalau ini adalah kita punya voltage,
Kalau untuk resistor, kita assume, bukan assume lah, sebab untuk resistor dia sama phase, maka kita akan dapat I kita macam ni. Perubahan nilai theta daripada 0 ke 90 ke 180, dia akan mengubah nilai voltan dan juga nilai arus. Macam kalau 0 dekat sini. Kalau 90, 90 tengah-tengah lah sepatutnya. Dekat sini dan sini. Kalau atas sikit 90, ini nilai dia. Maksudnya daripada sini, apa yang kita boleh kata? Apabila theta berubah, maka secara tak langsung nilai voltage dan juga nilai arus pun berubah. Sebab tu dalam litar arus ulang alik, ianya sangat penting untuk kita buat dalam keadaan nombor kompleks. Dan dalam nombor kompleks, sebelum ni kita belajar nombor kompleks ada dua. Satu dalam bentuk rectangular, satu dalam bentuk polar. Suka untuk saya ingatkan bahawa kita biasanya akan tulis kebanyakan analisis kita menggunakan polar form. Maka voltage, kena ingat sebab dia arus ulang alik, dia akan ada theta V. Arus, sebab dia arus ulang alik, dia akan ada theta I. Okey, kita akan pakai konsep ni, kita akan pakai konsep ni, kita akan pakai konsep ni untuk kita selesaikan dalam analisis kita tentang macam mana kita nak selesaikan litar arus terus. Litar arus ulang alik bagi litar siri. Okey, kita patah balik dulu ke nota, ke rujukan kita sebelum kita buat satu ataupun dua contoh kiraan. Okey, apa yang kita akan cover macam saya beritahu tadi, kita akan cuba cover dalam litar ni, kita akan cuba tengok kalau kita ada satu litar siri yang terdiri daripada voltage, rintangan dan juga pemuat ataupun pengaruh. Kita akan tengok kalau sempat kita akan cover juga rintangan pemuat, rintangan pengaruh, rintangan pemuat dan pengaruh untuk litar siri. Dan kita akan tengok apa kaitan dia dengan voltage, apa kaitan dia dengan arus, apa kaitan dia dengan galangan, apa tu segitiga galangan, dan kita akan cuba lihat pengiraan-pengiraan yang terlibat. Kita akan cuba kaitkan dengan hukum voltage Kirchhoff, okey, HVK, dan juga yang kita panggil sebagai hukum Ohm biasa. Okey, kita akan cuba tengok semua ni dalam analisis kita dalam video ni. Cuma saya akan banyak pakai pin tadi sebab ruang di sini tak banyak, tapi kita akan fokuskan kepada topik-topik ni. Saya akan buat contoh yang tersendiri dan nanti kemudian boleh ulang kaji. Okey? So kita akan menggunakan pin dalam kita punya video hari ini. Okey, macam saya bagi tahu tadi, kita akan cuba lihat kepada litar siri. So kalau kita ambil satu contoh tadi, apa yang kita ada? Satu litar siri yang terdiri daripada rintangan, terdiri daripada pengaruh, dan kita ada satu litar, satu sumber ulang alik. Okey. So untuk kita analyse litar ini, suka saya ingatkan, katakan kalau dia bagi nilai ini adalah nilai R, nilai ini adalah nilai X, nilai L, perlu semua ingat dalam arus ulang alik, first step yang kita kena buat, kena tukar semua L dan juga semua C kepada unit ohm. Sebab kenapa kita nak tukar kepada unit ohm? Sebab rintangan kita dalam unit ohm. Maka ianya lebih mudah sekiranya kesemua dalam unit ohm dan kita dah boleh pakai hukum-hukum Ohm's law dan sebagainya. So macam mana nak tukar? Tadi kita dah bincang. XL sama dengan 2 pi FL. Cuma nanti ada perkataan J dekat depan dia dan unit dia adalah ohm. XC sama dengan 1 over 2 pi FC minus J, unit dia akan jadi ohm. Okey. Tapi kita tak akan tengok yang ni. Yang ni sekejap lagi dalam kiraan baru kita akan tengok. Kita nak pergi kepada dua lukisan yang kita tengok tadi. Lukisan pertama yang kita panggil sebagai lukisan segitiga galangan. So apa tu lukisan segitiga galangan? Yang ini adalah rintangan, ini adalah regangan. Segitiga galangan adalah kombinasi semua beban. Apa tu beban? Beban tu adalah apa-apa elemen yang diberikan bekalan. So dengan kata lain dalam kes ni adalah resistor dan juga induktor ataupun perintang dan juga pengaruh.
So dalam kes ni, ini adalah jumlah galangan. So dalam kes ni kita tahu jumlah galangan simbol yang kita pakai adalah Z, iaitu terdiri daripada R dan L. Betul, R dan L. Saya tak buat apa-apa operasi lagi. Saya cuma cakap Z dia terdiri daripada R dan juga L. Tapi ingat, Z unit dia adalah ohm, R unit dia adalah ohm. Hukum matematik, kalau kita nak tambah unit mesti kena sama. Maka L ni kita kena convert kepada XL supaya ohm boleh tambah dengan ohm baru boleh jadi ohm. Okey. Dalam kes ni, macam mana kita nak lukis segitiga galangan? Sebab daripada sini, sebab kita tahu, okey, saya bawa keluar ya. Kita ada R, kita ada L. Maka sekarang dah jadi R, dah jadi XL. Kedua-dua ni adalah ohm. Dan kita nak cari Z. Okey, galangan kita. Kalau kita buat andaian bahawa nilai R pada sudut kosong, kita tahu XL ni, kita tadi depan dia ada apa? J. J itu mewakili apa? 90 darjah. So kita akan ada garisan 90 darjah macam ni yang mewakili XL. Dah tak perlu literal J lah sebab dia dah 90 darjah. Dalam fizik, kita ada belajar satu term yang kita panggil sebagai vektor. Apa tu vektor? Vektor tu adalah pergerakan daripada satu titik kepada titik yang lain. Dalam kes ni, elektrik sebenarnya berkaitan dengan vektor. Kita starting tadi untuk tambah, start daripada mana? R. Kita ending dekat mana? Dekat XL. Maka ini adalah jumlah galangan kita Z bersama angle theta Z. Macam pernah nampak kan satu garisan lurus dengan theta Z, iaitu nombor kompleks. So dengan kata lain, hasil tambah R plus J X L, dia akan menghasilkan satu Z bersama sudut angle theta Z. Theta Z. Okay, R plus J X L kita boleh tukar kepada Z angle of theta. Contoh dia, kalau kita ada 3 tambah J4. So macam mana kita nak tekan kalkulator dalam yang lepas? Okey, saya tunjuk kalkulator. Okay, saya nak check pastikan semua orang nampak kalkulator ni. Okey, nampak, tak ada masalah. So kita on. Contoh kalau kita ada 3 plus 4 I. Okey, ingat dalam kalkulator kita pakai I. Dalam elektrik kita pakai J sebab kita nak elakkan arus dengan imaginary number. Tekan sama dengan, tukar kepada polar form dan kita dapat 5 sudut. Okey, tekan balik kalkulator. Shift sama dengan 53.13. So kita dapat 53.13. So ini adalah kita punya Z. Okey, ini contohlah. Okey, so ini adalah kita punya yang kita panggil sebagai segitiga galangan. Okey. Yang kedua tadi kita nampak apa dia? Segitiga untuk voltan. Bila kita buat letak arus ulang-alik dan kita dah analyze dia dalam bentuk vektor, maka secara automatik semua hukum Ohm yang kita dah belajar sebelum ni ataupun semua hukum-hukum elektrik yang kita dah belajar sebelum ni boleh diguna pakai. Sebelum ni macam mana kita nak dapatkan jumlah voltan? Hukum HVK, hukum voltan Kirchhoff mengatakan bahawa jumlah susut voltan pada setiap elemen adalah akan bersamaan dengan sifar. Ataupun kita boleh kata pada bahagian beban, jumlah voltan susut akan sama dengan jumlah voltan sumber bekalan. Dalam kes ni apa yang kita ada? Kita akan ada VR, kita akan ada VXL dan kita akan ada VS. Okey. Macam mana kita nak dapatkan VR? Contoh, kalau saya ada satu I bersama angle kosong. Kita ambil angle kosong je dulu sebagai example. Okey. Macam mana kita nak dapatkan VR dalam kes ni? Sama dengan VR sama dengan I sudut kosong darab dengan R. R memang sepasal lah akan sudut kosong. Kita akan dapat VR sudut kosong. Kalau saya nak cari VXL, saya ada I yang sudut kosong darab dengan
JXL. Apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat VXL sudut 90 darjah. So, kalau kita tengok, apa yang kita akan dapat? Kita ada satu VR sudut kosong. Okey. Kita akan ada satu VL sudut 90. Maka VS kita mana? Oh, sorry, VXL. Okey. Maka starting, akhir, ini adalah kita punya VS. Ada sudut theta. Okey, so dengan kata lain, kalau dari segi hukum matematiknya, penulisan matematik, kita akan ada VR sudut kosong campur VXL sudut 90 darjah. Kita akan dapat VS sudut theta S untuk sumber bekalan. Okey, ini kalau sudut kosong. Macam mana kalau tiba-tiba I tu dia bukan sudut kosong? Katakan kalau I tu sudut 30. So, dia akan jadi begini. Saya lukis sebelah dia je. So, kita ada I yang sudut 30. So, kita ada reference. Kita kata contoh, I sudut macam ni. Sudut 30. Okey. Bila I macam tu sudut 30, saya tukar warna kelabu. So, automatik kita tahu kita punya R, sebab R kita sentiasa sama, sepasar, maka kita tahu ini kita punya VR. VXL 90 darjah berbanding dengan I. Mana dah kita dapat CIVIL. Ni kena ingat tau. Okey. Untuk induktor, voltan mendulu arus 90 darjah. So, voltan dia kena ada dekat depan 90 darjah. Kalau ni arus sudut dia macam ni, dia kena 90 darjah daripada sudut arus. So, dengan kata lain, kita ada lukisan lebih kurang macam ni. Oh, ni bukan 90 ni. Bolehlah. Anggap je lah ya, ini 90. Okey. So, ini kita punya 90 darjah. So, ini kita punya VXL. Maka ini adalah kita punya VS. Saya tambah daripada point ni kepada point hujung. Okey. So, dalam kes ni, mana theta VS kita? Theta VS kita daripada sini sampailah atas ni. Theta VS. Alright. Tapi kita akan buat calculation, kita akan proof dan sebagainya. Okey, saya harap semua faham macam mana kita dapatkan dua segitiga ni. Yang pertama, kalau kita tengok dalam civil sikit tadi, kita nak tengok segitiga galangan. Okey, yang ni adalah segitiga galangan. Dia terdiri daripada R, X, L dan juga Z. Yang kedua adalah segitiga untuk voltan. Okey, voltan susut ataupun dia menggunakan konsep Kirchhoff voltage law. Okey, boleh. So, jom kita buat satu contoh soalan. Katakan kita nak buat contoh soalan. Okey, dalam contoh ni kita akan cuba selesaikan litas siri RL. Kita akan cuba proof di mana kebaikan nombor kompleks tersebut. Okey. So, saya lukis balik litar tadi, lukis comel-comel, minta maaf, tulisan memang tak berapa comel. So, kita ada satu resistor. Katakan nilai resistor ni 4 ohm. Okey. Kita ada satu induktor, katakan 3 mH. Okey. Dan saya ada satu source arus ulang-alik dalam litar kita. Okey. Anggaplah kita ada satu arus yang nilai dia adalah 3 sudut 20 darjah untuk kes ini. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Ingat, step pertama apa yang kita kena buat? Wajib tukar semua beban, elemen beban kepada nilai ohm. Dalam kes ni kita assume frekuensi 50 Hz. So, apa kita kena buat? First step, kita tukar XL sama dengan J2 pi FL. So, kita ada J2 pi darab 50 darab 3 mili. Jangan tinggalkan 3 mili. So, apa yang kita dapat? Kita tekan kalkulator. Okey, so dalam kes ni, contoh dia kita on. Nombor dah dalam nombor kompleks. Katakan kalau bukan nombor kompleks, klik. Okey, klik dekat mode ni, pilih kompleks, tekan 2. Okey, so sekarang kita nak calculate 2 shift.
pi darab 50 darab 3 shift mili sama dengan 0.9425. So kita dapat J 0.9425 ohm. Okey, selesai XL. So unit sekarang dah ohm, maka kita dah boleh dapatkan step kedua, iaitu kita boleh dapatkan galangan. Contoh dia, okey. Total Z galangan sama dengan 4 tambah J 0.9425 ohm. Okey. So ni sebenarnya jumlah keseluruhan lah kalau dalam kalkulator. Okey, sekarang kita nak selesaikan guna dua kaedah. Okey. Dua kaedah yang kita nak selesaikan. Kaedah pertama kita selesaikan pakai hukum Ohm. Okey, hukum Ohm bagi tahu apa? V, kalau kita nak cari Vs, dia sama dengan voltan susut keseluruhan litar. Kita boleh pakai Vs sama dengan Is darab dengan total Z. So Is kita berapa sekarang ni? Kita ada 3/20 darab dengan 4 tambah J 0.9425. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? Jangan pening-pening kepala, tekan je kalkulator. Okey, so contoh dalam kes ni kita ada, okey, untuk makluman semua, kalkulator boleh satu polar, satu rectangular, tak ada masalah. Cuma kena hati-hati dengan kurungan. Sebab kalau kita tertinggal kurungan ni, apa yang akan berlaku? Dia akan buat 3/20 darab 4, baru dia tambah. Okey, kalau kita ada kurungan, dia akan darab dalam. So, apa kita ada? 3 shift sudut 20, kita darabkan dengan buat kurungan 4 tambah 0.9425. Jangan lupa I. Untuk kurungan sama dengan shift tukar kepada polar form sama dengan 12.33. Okay, kita ada lebih kurang 12.329 lah. Okey. 12.329. Okey. Sudut. Kalau kita tengok 12.329 sudut shift sama dengan 33.26. 33.26. Okey. Volt. Mungkin ada yang tertanya, kenapa wajib tukar kepada polar form? Kenapa tak biar je dalam rectangular form? Tak ada masalah. Boleh je kekal dalam rectangular form. Cumanya, bila kita dalam rectangular form, salah satu kelemahan, bukanlah salah satu kelemahan, salah satu perkara yang kita perlu hati-hati, kita kena pastikan kurungan tersebut kena dijaga. Okey? Okey, kita dah selesai untuk dapatkan Vs. Ini adalah jawapan menggunakan hukum Ohm biasa. Okey, sekarang kita nak bincang. Katakan kalau kita nak pakai hukum voltan kecoh. Hukum voltan kecoh bagi tahu apa? Voltan kepada semua voltan susut sepatutnya bersama dengan voltan source. Betul tak? Okey, jom kita cuba buat menggunakan kaedah nombor kompleks. Dalam kes ni saya nak pakai warna coklat untuk selesaikan dia. Okey. First, kita akan cari VR, betul? VR sama dengan I darab R. Berapa I kita? I kita 3/20 darabkan dengan R kita 4 ohm, maka kita akan ada 12/20 volt. Betul ke? Jawapan dia 12/20. Betul. Sebab dalam nombor kompleks, magnitude boleh darab dengan magnitude, angle akan tambah dengan angle. Dalam kes ni berapa angle 4? Kosong. Kosong tambah 20 dapat 20, 3 darab 4 sama dengan 12. Kalau tak percaya, jom kita tekan kalkulator. Okey. Contoh dia, 3/20 darab dengan 4. Tada! Lain? Ingat, kita tukar ke polar form. 12/20. Okey. So, dah betul lah 12/20. Itu adalah VR.
Macam mana pula VL, VXL? Ingat, once dia tukar kepada XL, unit dia dah dalam ohm, kita dah boleh pakai hukum Ohm's law macam biasa. Apa yang kita ada? Kita ada I darab dengan XL. So kita ada 3/20 darabkan dengan J 0.9425. Okey, apa jawapan dia? Congaklah. Tak payahlah congak. Pakai je kalkulator. Sebab susah nak congak kalau angka ni 0.94 something. Okey. So apa yang kita ada? Kita ada 3/20 darabkan dengan 0.9425 I. Jangan tinggalkan I. Sama dengan shift polar form sama dengan 2.8275 2.8275. Okay, sekejap 2.8725 sudut 100 10 darjah 8725. Okey. Oh, terbalik 8275. Minta maaf. 2.8275 sudut 110 darjah. Okey. Oops. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada 8275 shift sama dengan sudut 110 darjah. Okey. Selesai. Maka, macam mana kita nak dapatkan VS? Kalau dalam hukum apa ni kita bagi tahu, VS sepatutnya sama dengan VR plus VXL. So, sama dengan 12 sudut 20 tambah dengan 2.8275 sudut 110 dan kita akan dapat jawapan 110. Kita akan dapat jawapan. Jom kita cuba tekan kalkulator. Saya bawa ke sebelah sini. Kita ada 12 sudut 20 tambah 2.8275 shift angle 110 sama dengan tukar kepada polar form, kita dapat 12.329. So 12.329 sudut kita shift sama dengan 33.26. 33.26. So kalau kita tengok kat sini, the beauty of the complex number, bila kita pakai je hukum macam ni, kita akan dapat jawapan sama. Nampak? Kita dapat jawapan ini, hukum yang kita dah belajar tadi tentang HBK akan sama je kalau kita nak apply pakai hukum Ohm. Dengan satu syarat, jangan tinggalkan angle untuk voltan, arus dan lain-lain macam kita explain dekat depan tadi. Kalau perasan, semua kiraan wajib ada sudut. Sebab kenapa? Tadi kita dah kata, untuk arus ulang alik, sudut memainkan peranan kepada nilai. Okey. Ini sangat simple. Macam mana saya boleh beritahu tadi kita boleh pakai hukum-hukum lain? Kita ambil satu contoh. Katakan kita dah ada voltan. Voltan dekat sini sama dengan 12.329 sudut 33.26 dan katakan saya tak tahu VR ni berapa. Saya nak cari VR. Hukum apa kita boleh pakai? Pembahagi voltan. Okey, dalam kes ni kita nak try. Hukum pembagi voltan laku tak dalam kes ni? So, untuk dapatkan VR dalam pembagi voltan macam mana? Rintangan sedia ada bahagi dengan jumlah rintangan darabkan dengan jumlah voltan. So, rintangan yang kita ada berapa? 4. Bahagi dengan berapa? 4 tambah, ingat, kena tambah dengan ohm. J 0.9425
darabkan dengan jumlah voltan 12,329 sudut 33,26 darjah. So, berapa kita dapat? Okay, jom kita tekan kalkulator. Yang ini satu je, kena hati-hati dengan kurungan. So, apa kita ada? 4 bahagi, buat kurungan, 4 tambah 0,9425 tutup kurungan darab buat kurungan 12,329 shift sudut 33,26 tutup kurungan sama dengan shift tukar pola form sama dengan kita dapat 9,97. Okey, 9 perpuluhan sekejap betul ke 9,97 ni? Okey, kita tekan balik kalkulator, takut salah tekan kalkulator. Sebab kita takut kita tertinggal J tadi. Nak semak balik macam mana? Nampak ni? Kita ada 4 bahagi 4 tambah 0,9425 tapi kita tertinggal J. Once kita tertinggal J, habis semua jawapan. So, kalau kita nak tambah balik J, dekat sini kita boleh insert. Mana insert? Oh, dah tak ingat dah macam mana nak insertkan dia. Okey, kalau kita letak I je nanti dia hilang. Okey, tak apa. Kita letak je I dekat sini. Kita tutup kurungan. Lepas tu kita buat balik darab. 12,329 shift sudut 33. Tengok. Okey, sorry. Okey, kita calculate balik. Minta maaf. Kita buat semula lah, senang. 4 bahagi. Sebab saya tak biasa lagi dengan kalkulator online ni. 4 tambah 0,9425. Jangan tinggal I. I, tutup kurungan, darab. Buka kurungan 12,329 sudut 33,26. Tutup kurungan, tekan sama dengan shift sudut. Kita dapat 12. Okey, kita dapat 12 sudut. Ya, sebab dia sentiasa ada sudut dalam pola form. So, sudut yang kita ada adalah okey, ni 12 shift sama dengan shift sama dengan okey. Dia tengah pening sekejap. Okey, sekarang ni kalau saya buat contoh darab 1 sebab dia tadi tengah pening. Okey, so saya buat shift sama dengan shift tukar kepada pola form. Saya dapat 12, shift sama dengan sudut 20. Okey. So dekat sini nampak tak? Kita boleh buktikan bahawa kita boleh pakai pembahagi voltan dan kita akan dapat jawapan dia iaitu 12,20 which is sama macam mana tadi? Ni dia. Jauh sangat pusing. 12 sudut 20. Boleh tak kita buat untuk XL? Boleh, tak ada masalah. Contoh kalau kita nak buat untuk XL, kita pakai color hijau pula. So macam mana VXL? VXL, kita pakai hukum Ohm biasa. Cuma jangan tinggalkan J. Kita ada J 0,9425 bahagi 4 tambah J 0,9425. Darablah voltan keseluruhan 12,329 sudut 33,26. So, jawapan yang kita akan dapat confirm sama dengan jawapan yang bawah tadi juga. Tapi tak apa, untuk tujuan pembelajaran kita cuba buktikan 0,9425 I bahagi. Kurungan jangan tertinggal. 4 tambah 0,9425 I jangan tinggal. Kalau tak, tadi jawapan kita dah salah.
darabkan dengan 12.329 shift sudut 33.26. Kita akan dapat sama dengan tukar kepada pola form. Saya akan dapat 2.8276 2.8276 sudut. Okey, kita tengok 8276 shift tukar sudut 110. 110. Dan kalau kita lihat jawapan ni adalah sama dengan jawapan yang kita kira di bawah ni. Okey. So, daripada sini apa yang kita nampak? Kita boleh pakai hukum pembagi voltan, kita boleh pakai Ohm's law biasa, kita boleh pakai HVK untuk selesaikan litar ni menggunakan sama hukum dengan hukum arus terus. Dengan syarat kita ambil kira angle, ambil kira sudut, pakai konsep nombor kompleks. Okey? So, sekadar bonus. Kenapa kita nak pakai yang ni? Kenapa tak tak pakai je yang ni? Kan senang, tak payah nak buat formula panjang-panjang. Apa beza pembagi voltan dan juga Ohm's law? Dalam pembagi voltan, kalau kita ada voltan source tanpa arus, kita boleh dapatkan dua-dua voltan yang lain. Okay, kalau kita dah ada arus, Ohm's law lah jauh lebih mudah sebenarnya. Ataupun kalau kita nak cari BS, pakai yang ni je. Lagi senang, tak payah nak calculate setiap satu. Tapi sebenarnya dalam elektrik, kita ada beberapa option untuk kita selesaikan dan jawapan dia tetap sama. Okey, sebelum saya akhiri tentang video ini, saya nak sentuh sedikit je. Okay. Yang kita buat tadi adalah RL. Macam mana kalau RC? Macam mana kalau RLC? Tak ada masalah. Contoh, kalau kita ada RC, arus ulang alik, sama je. Kalaulah sini 4 ohm, sini 0.5 milifarad. So, what's the first step? Tukar 0.5 milifarad ni kepada regangan XC. XC sama dengan apa? Minus J1 bahagi 2 pi FC sama dengan minus J1 bahagi 2 pi darab 50. Kalau 50 lah frekuensi. Darab dengan 0.5 mili. Kita akan dapat minus J dalam ohm. Lepas tu kita dah boleh selesaikan semua macam biasa. Dengan kata lain, okey, kita cuba selesaikan yang ni. Katakanlah dalam kes ni apa yang kita dapat? Kita boleh buat macam ni. Ni kaedah ringkas dia. Kita boleh buat 2 darab pi darab 50 darab 0.5 shift mili tutup kurungan buat tanda ni. Tanda ni maksudnya 1 bahagi. So, kita akan dapat 6.366. So, kita dapat 6.366 ohm. So, apa tu total Z? Masih sama jumlah. Sebab Z dalam ohm, so hasil tambah semua ohm. 4 tolak J 6.366 ohm. Lepas tu kita dah boleh pakai dah hukum tadi. Ohm's law, KVL ataupun HVK, pembahagi voltan dan sebagainya. Kita boleh selesaikan. Macam mana kalau kita ada rintangan, pearuh, pemuat dan pengaruh? Okey. Resistor and capacitor and inductor. Pun tak ada masalah. Katakan kalau sini 4 ohm, kita ambil lah angka lainnya. Ni minus J3 ohm. Yang ini adalah J6 ohm. Maka total Z kita adalah sama dengan 4 tolak J3 tambah J6. Kita akan dapat 4 tambah J3 ohm. Dan kita dah boleh pakai semua hukum-hukum yang kita dah belajar tadi. Boleh saya buat pembagi voltan untuk minus J3 ni saja, berapa nilai VC?
katakanlah kalau sini 10 sudut 60 degree contoh dia. Boleh kita pakai pembagi voltan macam biasa. Macam mana nak buat pembagi voltan? Saya tukar kali lain. Contohnya dalam kes ni, kita nak dapatkan VC. VC akan sama dengan minus J3 bahagi, betul tak? Rintangan pada apa yang kita nak cari bahagi dengan jumlah galangan, jumlah keseluruhan beban. 4 tolak J3 tambah J6 darabkan dengan 10 sudut 60. Which is sama je macam apa yang kita belajar sebelum ni dan kita akan dapat jawapan VC. So dengan kata lain, apabila kita selesai sahaja convert, kita selesai sahaja tukar L dan juga C kepada unit ohm, automatik kita dah boleh selesaikan semua masalah berdasarkan hukum teori arus terus yang kita belajar sebelum ini. Sebelum saya akhiri video saya, suka saya ingatkan kenapa saya banyak pakai nombor pola berbanding dengan rectangular. Kalau kita tengok contoh tadi, bila kita pakai rectangular, secara tak sengaja tertinggal G, automatik kita salah kiraan. Tapi kalau kita tukar semua dalam bentuk pola form, kita tahu lepas magnitude akan ada sudut. Kebarangkalian untuk kita tertinggal perkataan G sangat rendah. Sebab kita tak bertulis J dekat depan untuk kalkulator, dia akan syntax error. Okey, so kita patah balik kepada kita punya buku tadi. So kalau kita patah balik kepada buku kita. Okey, apa yang kita dah tengok sebenarnya, yang kita pakai pen tadi, sebenarnya kita dah selesaikan banyak topik dekat sini. Boleh ulang kaji nanti. Okey, yang pertama kita dah selesaikan tentang ni. Kita dah tengok apa tu voltan segitiga galangan. Kita dah tengok apa tu segitiga, okey ni galangan segitiga voltan. Kita dah tengok hubung kait ni dan ni. Kita dah cerita dari segi bentuk diagram. Yang kita belum sentuh, kuasa. Okey. Dan juga kita dah tengok pun, kalau di sini kita dah tengok pun, faktor kuasa kita belum tengok. Tapi kita dah sentuh nilai XC, kita dah tengok yang lain-lain ni. Okey. Boleh buat ulang kaji, kalau saya tak silap kita ada beberapa soalan di belakang. Okey. Boleh cuba buat ulang kaji, guna kaedah-kaedah yang kita dah bincangkan tadi. Dah boleh buat contoh 1, contoh 2, contoh 3, tak ada masalah. Kecuali untuk power dan juga power factor, kita akan bincangkan dalam video ketiga nanti. Okey. Selamat buat latihan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.